Kita baca sikit satu dosa yang dianggap biasa. Okey, kata penulis, siapa yang ada buku boleh buka muka surat 109. Dosa yang ke-39. Qala al-musannif hafizahullah, iaitu dosa minum arak walaupun hanya setitik. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maksudnya sesungguhnya minum arak, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, semua itu adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan. Ayat Al-Ma'idah, ayat 90 surah Al-Ma'idah. Jadi kata penulis, perintah untuk menjauhi adalah salah satu dalil paling kuat tentang haramnya sesuatu. Allah tak kata jangan minum, Allah kata jauhi. Menunjukkan benda tu, kalau dekat pun tak boleh, minum lagi tak boleh. Di samping itu, pengharaman arak sebagaimana disebutkan ayat itu, ayat di atas disejajarkan dengan pengharaman berhala, yakni Tuhan orang-orang kafir dan patung-patung mereka. Kerana itu, tak ada lagi alasan bagi orang yang mengatakan ayat Al-Quran tidak mengatakan meminum arak itu haram, tetapi hanya mengatakan jauhilah. Sebab Allah sertakan larangan mendekati arak bersama dengan larangan menyembah berhala, judi dan sebagainya. Dalam sunnahnya, Nabi SAW mengabarkan, memberitahu tentang ancaman bagi peminum arak. Sebagaimana yang diriwayatkan Jabir dalam sebuah hadis marfu', inna 'ala Allahi azza wa jalla ahdan liman yashrabu al-muskira an yasqiyahu min tinatil khabal. Qalu ya Rasulullah wa ma tinatul khabal? Qal araku ahli nar atau asaratu ahli nar. Maksud dia, sesungguhnya Allah azza wa jalla telah memiliki janji untuk orang yang meminum arak yang memabukkan, iaitu Allah akan memberinya minum daripada tinatul khabal. Jadi sahabat pun tak tahu, sahabat bertanya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah itu tinatul khabal? Maka baginda menjawab, iaitu cairan kotor yang keluar daripada tubuh penghuni neraka, ataupun nanah dan darah yang menjijikkan daripada penghuni neraka. Jadi orang yang minum arak dan tak bertaubat, di akhirat besok masuk neraka dan akan minum. Sebagai balasan akan minum cairan ataupun darah dan nanah daripada ahli neraka. Dalam hadis marfu' Ibnu Abbas meriwayatkan, man mata mudminun khamrin laqiyallaha wa huwa ka'abidi wasan. Barang siapa meninggal sebagai peminum arak, maka ia akan bertemu Allah dalam keadaan seperti penyembah berhala. Subhanallah. Wali'azubillah. Jadi Nabi kata, peminum arak ni sama tarah dengan penyembah berhala. Dan ada satu hadis sahih, Nabi kata ada 3 golongan. Allah tak bercakap dengan dia. Yang kedua, Allah tidak melihat, tidak memandang mereka. Tidak memandang tu ada azab tu. Kadang-kadang bapak kita kata apa? Aku tak nak tengok muka kamu. Itu adalah azab. Jadi Nabi kata 3 golongan yang Allah tidak akan bercakap dengan mereka, tidak akan memandang dan tidak akan mensucikan mereka. Dan bagi mereka azab yang pedih. Siapa? Peminum arak yang tegar. Yang kedua, anak yang derhaka pada mak bapak. Yang ketiga, perempuan yang menyerupai lelaki. Ada riwayat lain, salah satu yang Allah tak bercakap, Allah tak pandang, Allah tak akan sucikannya ialah salah satu apa dia ni? Al-Mannan. Dalam hadis lain, Al-Mannan, iaitu orang yang memberi kemudian ada manna.
Dia suka ungkit. Ungkit ni kadang-kadang selepas sebulan, kadang-kadang selepas tahun, kadang-kadang lepas 10 tahun. Betul. Ada banyak hadis, banyak riwayat. Ada yang mengatakan 3 tu salah satu ialah orang tua yang berzina. Dan ada juga hadis yang mengatakan orang yang menjual dengan cara sumpah yang dusta. Wallahi, barang ni barang baru. Padahal dah 2 tahun dah. Okey. Di zaman ini pula telah muncul golongan manusia sebagaimana disebut Nabi SAW dalam sabdanya, la yashrabanna nasun min ummati al-khamra yusammunaha bighairi ismiha. Maksudnya, kata Nabi, sesungguhnya akan ada golongan daripada umatku yang meminum arak, tetapi mereka menamakannya dengan nama yang lain. Kan? Supaya nampak tidak haram. Samalah dengan rasuah. Ditukar nama kan, supaya tak nampak jijik kan. Duit kopi, duit bawah meja, duit khidmat. Mereka tidak menamakannya arak, tapi menamakannya dengan minuman rohani untuk menipu dan memperdayakan orang. Allah berfirman, yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedangkan mereka tidak sedar. Ini arak mungkin yang ikut kalau tak ada pun tak minum, tapi mungkin ada saudara mara kita, kan? Saudara mara kita, kenalan kita yang minum, tolong sampaikan. Jadi kalau nak minum arak boleh, tapi sabar. Tunggu masuk syurga. Arak yang tidak memeningkan dan tidak memabukkan. Syariat Islam telah memberikan definisi agung tentang arak, sehingga membuat jelas masalah dan memotong tipu daya, fitnah dan mempermainkan orang-orang yang tidak takut pada Allah. Definisi itu adalah sebagaimana sabda Nabi SAW. Jadi nak tahu arak apa dia? Nabi beritahu, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamar. Dan setiap yang memabukkan adalah haram. Walaupun nama apa sekalipun. Nama tak penting. Yang penting apa dia? Memabukkan. Kadang-kadang anggur dia simpan lama-lama, bila minum memabukkan, arak lah tu. Jadi setiap yang merosakkan akal dan memabukkan hukumnya adalah haram, sedikit ataupun banyak. Juga meskipun namanya berbeza-beza, sebab pada hakikatnya minumannya tetap satu dan hukumnya telah diketahui oleh umum. Yang terakhir ini merupakan wejangan, amaran daripada Nabi SAW kepada peminum arak. Saya baca terjemahan. Kata Nabi, barang siapa yang minum khamar, arak dan mabuk, maka solatnya tidak diterima selama 40 hari. 40 pagi. Dan jika ia meninggal, maka ia akan masuk neraka. Kalau meninggal dan tak sempat bertaubat. Tetapi kalau dia bertaubat, Allah terima taubatnya. Dan setelah bertaubat, dia minum kembali arak, maka solatnya tidak diterima lagi 40 hari. Kemudian jika meninggal sebelum bertaubat, masuk neraka. Tapi kalau dia bertaubat kali kedua, Allah terima taubatnya, tapi lepas taubat dia minum lagi, maka Allah tidak akan terima lagi ibadatnya selama 40 hari. Lepas tu dia bertaubat lagi, Allah terima. Dan last sekali, kalau dia tak sempat bertaubat kali terakhir, maka Allah memberinya minum daripada radghatil khabal dalam bahasa Arab pada hari kiamat. Sahabat bertanya, apakah itu radghatil khabal? Maka baginda menjawab, cairan kotor yang keluar daripada tubuh penghuni neraka. Jika gambaran keadaan peminum minuman keras adalah sebagaimana kita ketahui di muka, di awal, maka bagaimana pula dengan gambaran keadaan orang-orang yang melakukan sesuatu yang lebih keras dan lebih berbahaya daripada itu, yakni sebagaimana pencandu, narkotik, dadah dan sebagainya. Wallahu a'lam.